Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kembali kita lagi dalam surah Al-Adiyat. Kita tak habis lagi. Kali ini kita akan tengok dia punya bayan, tafsir dan bayan. Okay, surat 27. Tengok tafsir dan bayan. Tafsir itu tafsirlah, bayan tu penjelasan ataupun penerangan. Okey, boleh tengok ayat yang ni adalah dia terjemahkan ayat 1 sampai 3. Dia perjelaskan iaitu Al-Adiyati Dhabaha. Ya. Demi kuda perang. Demi kuda perang yang berlari kencang. Terengah-engah. Maksudnya dengan cara dia bernafas. Falmuriyati qadha falmughirati subha. Okey. Ayat 1 sampai 3 ni dia kata apa? Nak cerita pasal apa? Ayu qasaman. Iaitu bersumpah. Satu sumpahan bil khayli, dengan kuda, dengan atas nama ataupun dengan nama kuda perang, allati tajri, yang mana kuda ni tadi berlari, wa ta'du, dan memecut ataupun menyerang, bi fursaniha, dengan penunggangnya ataupun bersama penunggangnya, al mujahidin, para mujahidin, fi sabilillah, di jalan Allah, ilal adu, ya, ke arah musuh. Itu dia. Allah bersumpah atas nama apa? Atas nama Dhabaha. Dhabaha ni kuda perang. Disebut kuda perang. Yang mana kuda perang ni apa yang dibuat? Dia berlari. Fal muriyati qadha, ya. Mana kuda ini berlari ke arah musuh. Ke arah musuh. Wa yusma'u laha, dan didengari daripadanya ataupun didengari dengannya, hina izin, ketika itu, sautun zafiriha, suara ataupun bunyi nafasnya, asyadid, yang sangat, yang sangat kuat, ya. Wa anfasiha, dan pernafasannya itu yang mutasadiah, yang semakin meningkat. Kalau kuda berlari, mungkin kita tak nampak lah sebab kita tak ada kuda. Kalau boleh tengok, kita tengoklah dalam TV, dalam rancangan, tak kisahlah National Geographic ke, cerita perang ke, bila kuda ni berlari, dia bunyi-bunyi nafas sangat kuat. Bisababi syiddatil jari, kerana dengan sebab tersangat kuat lariannya. Ya, tersangat kuat lariannya. Sebab itulah nafas dia makin meningkat. Nak ceritakan Allah bersumpah demi kuda yang tengah berlari, kuda perang yang tengah berlari. Sebab Allah bersumpah atas nama kuda yang tengah berperang tu, kan. Macam Allah bersumpah dengan masa, dengan demi waktu duha pun ada, kan. Okey. Seterusnya ayat keempat dan kelima, fa asarna bihi naq'a. Okey, berterbangan debu tadi, fa wasatna bihi jam'a. Maka apa yang dia ceritakan bahawa kuda tu menuju di tengah-tengah kumpulan musuh. Dia kata apa? Fahayyajna fi sabhi, maka menyerang ia pada waktu subuh. Au makanin mu'tarik, ataupun tempat pertarungan kuda. Ya, muqtarikil khawli, medan pertarungan itulah pertembungan antara kuda dengan kuda itu. Ghabaran, ya, yang berdebu. Kawasan tu nanti dia akan jadi berdebu lah, sebab kuda berlari tadi menerbangkan debu, yamla'ul jawwa, yang mengisi udara. Itu dia cerita fa'asar nabihi naqa'a tadi tu. Debu-debu tadi tu. Dia sebut tentang debu sebab bila dalam medan pertempuran ni, di waktu pagi, yang mana tempat pertempuran kuda ni, yang akan memenuhi udara adalah debu-debu. Thumma tawassatna bi'aduwihinna, kemudian dia menuju ke tengah-tengah lawannya, jam'an, ya, kumpulan dari musuh tadi, tengah-tengah kumpulan musuh tadi, maka menujulah kuda tersebut. Okay, dalam surah ni menggambarkan kisah bagaimana penyerangan kuda itu berlaku, begitu epiknya, dalam keadaan debu-debu yang berterbangan, minal a'da, sehingga kuda tadi menuju ke tengah-tengah kumpulan musuh. Satu epik lah kalau dapat ditunjukkan dalam bentuk video, dalam bentuk paparan, kan.
Keadaan kuda tengah berperang, tengah musuh tengah ramai, ni masuk ke tengah musuh. Begitu. Jam'an minal a'da. Ijtama'u fi makanin. Ya, dia berkumpul di suatu tempat. Fafarraqnahu ashtata. Maka berpecahlah berselerakan. Kumpulan musuh tadi bila kuda masuk, jadi yang lain tu pun berpecah, berselerakan ke tepi sebab nak mengelak daripada serangan kuda tadi. Itu maksudnya. Jadi dia berkumpul dekat tengah tu supaya memecahkan kumpulan musuh. Gitu. Keberanian, nak tunjukkan keberanian kuda ni, walaupun dia tengah berlari ni ke arah musuh yang berkumpul. Dia pergi ke tengah-tengah. Kalau kita ni bayangkan kalau pergi ke tengah kena kepung lah kan. Tapi sebabkan kuda ni pergi ke tengah-tengah musuh, maka musuh tadi berpecah. Daripada jam'u, daripada berkumpul jadi berpecah-pecah. Innal insana li rabbih lakanud. Kemudian Allah sebut bahawa sesungguhnya manusia ini bagi kepada Tuhannya lakanud. Mereka ni sangat tidak berterima kasih. Lakanud ni kafar. Maksudnya kafir anil syukri. Mengingkari kesyukuran. Tak reti nak bersyukur langsung. Maksud kanud ni. Lakanud ni. Iaitu innal insan kafuran. Sesungguhnya insan ni yang kufur. Bitab'ihi lil ni'mati. Dengan menyembunyikan akan nikmatnya. Manusia ni dapat nikmat, tapi dia cakap seolah-olah dia tak dapat apa-apa. Gitu. Kasirul juhdillaha, sangat-sangat juhdi. Sangat-sangat berlaku penolakan kepadanya. Sangat-sangat dia menafikan akan nikmat Allah Taala tadi. Wa adamul ikrar, dan tidak mengakui bimuqtadaha, dengan sewajarnya, dengan sepatutnya, al-mujibil syukri, ya, untuk bersyukur kepada al-khaliq, sang pencipta dia, kepada pencipta dia. Bagaimana manusia ni kufur, sangat-sangat juhud tadi, jangan ingat juhdi, sangat-sangat tidak berterima kasih dengan cara manusia ni tak erti nak bersyukur kepada, sedangkan Allah ni yang menciptakan mereka. Satu nikmat yang besar antaranya dihidupkan di muka bumi, tapi itu ditolak. Al-Mun'im, pencipta yang memberi nikmat. Dia menolak pencipta yang memberi nikmat tadi. Sedangkan dia boleh makan, dia ada fizikal yang cukup, tapi dia kufur. Wal khudu'in li syar'ihi wa ahkamihi, ya, dan menolak syar'ihi, syariatnya dan hukum-hukumnya, illa melainkan man jahada nafsahu. Siapa yang dipanggil jahada nafsahu. Okey. Wa aqlu amri dunya wal akhirah. Dan akal dan perkara dunia dan akhirat. Wa akbala ala ta'ah. Ya. Wal fadilah, ni bawah ni tak payahlah. Okey, ambil atas tadi boleh highlight kan sampai dekat li syukri khaliqil mun'im. Okey. Terusnya, wa innahu ala zalika la syahid. Allah kata apa lagi? Wa innahu ala zalika la syahid. Maka sesungguhnya kamu akan menjadi saksi pada yang berikut. Apa dia? Iaitu bahawasanya manusia ayu annal insan ala kaunihi, manusia ke atas yang dia menjadi kanudan, menjadi mengingkari nikmat, jahudan, dan tidak berterima kasih, la syahidun, menjadi penyaksian bagi dia. Lemak takbir tulis, ya. Menjadi satu penyaksian, ya, bukan bagi, menjadi penyaksian baginya. Okey. Semacam manusia ni akan tengok balik dia punya keingkaran nikmat dia, dengan dia punya juhud ataupun dengan rasa tidak berterima kasihnya. Allah akan tunjuk kembali. Yang lima, wa innahu la hubbil khair la syadid, iaitu sesungguhnya manusia kan, ke ayat tu, wa innahu la hubbil khair la syadid. Disebut manusia ni sangat mencintai harta. Dia kata, Allah kata apa? Wa innahu, dan sesungguhnya la hubbi, mereka mencintai khair la syadid, yang tersangat-sangat cinta harta. Ayu wa innal insan, iaitu sesungguhnya manusia, bisababi hubbihi, dengan kerana sebab hubbihi lil mal,
mencintai harta, la bakhilun bihi, maka dia jadi bakhil. Okey, maksud boleh terjemahan boleh salian ni. Sini saya lebih pada menjelaskan. Au annal hubbuhu lil mal qawiyyun, ataupun sesungguhnya kecintaan daripada harta tu qawiyyun, sangat kuat, ataupun bahawa sangat mencintai harta. Fatarahu mujidan fi talabihi wa tahsilihi, maka tarahu, dia melihatnya, mujiddan, satu kegemilangan, fi talabihi, dalam menuntutnya. Menuntut apa? Menuntut harta tadi lah. Dia nampak orang yang paling kaya ni orang yang paling gemilang lah. Wa tahsilihi, dan keberhasilannya. Jadi itu je dia nampak. Dia tak nampak benda lain dah. Dia nampak apa yang aku nak jadi orang yang paling hebat kat dunia ni dengan cara cari harta. Sebenarnya nak jadi orang yang paling hebat di bumi ni adalah orang yang paling beriman. Okey, sampai situ ya. Lepas tu dia kata pergi fasara hunaka ra'yani fil makna. Maka yang dikatakan fasara hunaka, maka digambarkan kepada kamu ra'yani fil makna. Ra'yani pada makna ahadahuma, salah satunya wa innahu lasyadidun mahabbatil mal. Ni tadi diterangkan balik. Sesungguhnya lasyadidun, dia sangat mencintai harta. Dan kedua wa innahu laharisun bakhil, ataupun yang kedua dia sangat-sangat kedekut, bakhil, sebab dia cinta harta dia. Okey. Seterusnya yang kelima, afala ya'lamu idza bu'sira ma fil kubur. Apakah kamu tidak tahu jika dibangkitkan apa yang ada dalam kubur? Siapa dia? Kita tadi yang dah mati je lah. Allah kata apa? Ayu afala yadri jahid. Iaitu apakah tidak sedar? Afala yadri, kalau kamu tak sedar ke? Al-jahid, orang yang tak bersyukur ni, idza ukhrija, jika dikeluarkan, au nusira, jika dibangkitkan, dikaut balik, ma fil kubur, apa yang ada dalam kubur, minal amwat, daripada orang yang telah mati, wa abraza, dan ditunjukkan, wa azhara, dan dizahirkan, ma yusirru, apa yang disembunyikan, annasu, manusia, fi nufusihim, pada diri mereka, minal nawaya wal azaim, daripada dia punya niat, nawaya wal azaim, dan keazaman mereka. Congkir balik, Allah congkir balik dalam hati ni, niat sebenarnya kat dunia ni apa? Apakah benda yang dia paling azamkan kat dunia ni? Dia mengazamkan kebaikan ke dia mengazamkan harta, ya? Wal khairi wasyarri, dan kebaikan serta keburukan ditunjukkan balik, ya. Okey, baik serta buruk. Inna rabba, bahawasanya Tuhan kamu, sesungguhnya rabbaha ulai, Tuhan kamu membangkitkan yang berikut, al-maulai al-mab'utsina, jika dibangkitkan yang berikut, la khabirun bihim, untuk memberitahu tentang mereka, mutalli'un ala jami'i ahwalihim, tidak menyembunyikan ke atas mereka, mutalli'un ala jami'il ahwalihim, menyedarikan kesemua keadaan mereka, menyedarkan atas kesemua keadaan mereka, la takhfa, tidak disembunyikan, alaihi, ke atasnya, minhum, daripada mereka, khafiyatun, satu persembunyian, fi zalikal yaum, pada hari tersebut, wa fi ghairi, dan pada hari lain-lainnya. Maksudnya kat sini, bila sampai satu masa Allah dah bangkitkan orang dalam kubur ni, waktu tu dah dibongkarkan segala-galanya, tak ada lagi benda yang boleh tersembunyi, yang selama ni disembunyi. Okey, wallahu a'lam, sudah habis.